Hai semua, apa khabar? Diharap semua sihat. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan pengalaman saya pindah rumah dari Bandar Calgary ke Bandar Toronto. Pindah rumah dekat Kanada ni sangat berbeza dengan pengalaman saya pindah rumah dekat Malaysia. So dekat Malaysia saya pernah pindah dari JB ke KL dan proses tu tak adalah terlalu rumit macam yang saya alami dekat sini. Lebih-lebih lagi kat sini kalau nak pindah rumah dari satu wilayah lain ke wilayah yang lain. Kalau pindah rumah dekat Malaysia saya rasakan sangat memenatkan. Kat sini pindah rumah tu saya rasa sangat menyeksakan. Jadi saya akan ceritakan persiapan yang saya lakukan sebelum berpindah ke Toronto, dan juga saya akan kongsikan macam mana proses mencari rumah sewa di Toronto. Jadi untuk pengetahuan semua, jarak antara wilayah dan wilayah-wilayah dekat Kanada ni sangat jauh. Okay, so even dekat Kanada ni ada 6 time zones. Okay, so untuk jarak Calgary ke Toronto lebih kurang dalam 2,700 km macam tu, dan untuk naik straight flights mengambil masa dalam 3 jam setengah, dan kalau nak drive mungkin 2 hingga 3 hari. Jadi disebabkan jarak yang sangat jauh ni, kat sini banyak moving company yang menawarkan perkhidmatan pindah rumah, termasuklah perkhidmatan transfer kenderaan dan juga transfer barangan rumah. So saya akan ceritakan pertama macam mana proses untuk transfer kenderaan yang kami buat dari Calgary ke Toronto. Disebabkan sekarang musim sejuk, sangat tidak disarankan untuk drive ke Toronto dari Calgary. Sebabnya kalau untuk drive dari Calgary ke Toronto kena melalui wilayah yang sangat sejuk, iaitu Saskatchewan dan Manitoba, yang lebih sejuk daripada Calgary. Kalau sebelum ni saya pernah ceritakan, saya pernah kongsikan macam mana sejuk Calgary. So dua wilayah ni lebih sejuk daripada Calgary. Jadi kalau drive banyaklah risiko kan, mungkin kenderaan rosak ke kat tengah jalan dan tak ada bantuan yang boleh reach kita kan. So mungkin kesejukan dalam kereta macam itulah. So itu adalah satu risiko yang sangat tinggi sekiranya kita drive dari Calgary ke Toronto dalam waktu musim sejuk ni. Tapi kalau pindah waktu sama, mungkin boleh jadi road trip yang sangat exciting lah, sebab kecantikan yang kita tahulah kan, antara wilayah-wilayah Kanada ni banyak tempat menarik ataupun kecantikan semula jadi yang kita boleh tengok sepanjang perjalanan. So kalau sama mungkin okey lah untuk drive. Even dekat Kanada ni ada banyak moving company yang beri perkhidmatan sewa truck ataupun sewa trailer yang attach ke kereta. So boleh letak barang kat belakang macam tu. Contohnya kat sini antara yang paling popular ialah company U-Haul. So U-Haul ni sangat popular di keseluruhan Amerika Utara, di mana bukan sahaja untuk pindah di antara wilayah di Kanada, tetapi juga boleh disewa untuk pindah ke USA. So masa sama kadang-kadang nampaklah lori U-Haul ataupun truck U-Haul ni dekat jalan dengan plate number USA. So maksudnya mungkin orang tu pindah dari US ke Canada. Okay, so disebabkan sekarang winter, terpaksalah kami menggunakan moving company. Okay, untuk transfer kereta ada 3 pilihan yang kita boleh pilih. Pertama ialah menggunakan open truck, and then kedua enclosed truck, dan ketiga menggunakan train. Okay, dan dia punya cost berbeza. Untuk open truck lebih kurang $1,300, and then enclosed lebih mahal. Enclosed maksudnya truck tu tertutup lah, jadi kereta tu tak berisiko untuk rosak ataupun calar atau apa benda lah. Okay, so dia punya harga lagi tinggi, iaitu lebih kurang $2,500, dan juga menggunakan train yang tu dia punya cost lebih kurang $1,300 juga.
kami pilih untuk guna train sebab bukan sahaja lebih ekonomi tetapi juga dia tertutup, enclosed juga. Cuma dia punya disadvantage ialah masa perjalanan tu lebih panjang lah. Kalau guna truck lebih kurang dalam seminggu 2 minggu boleh sampai kereta, tapi train at least 2 minggu. Jadi selepas kami contact beberapa moving company, kami dan review jugalah, and paling penting untuk review sebabnya of course sebab kita transfer kereta, so tak naklah benda-benda yang tak diingini berlaku, cala ke accident ke apa kan. So dah review semua, jadi kami pilih satu company ni. Juga kena tengok berapa banyak insurance yang dia cover. Okay. Jadi selepas dah deal dan accept punya quotation, kami hantar kereta tu ke pangkalan kereta api dekat sini. Nama apa company tu, nama company yang offer servis tu, nama train tu ialah CP Trail. Okay. So dia punya regulations kat dalam kereta tak boleh ada apa-apa kecuali aksesori kereta macam tayar ataupun baby seat. Okay. So kami plan untuk kereta tu sampai sehari ataupun sehari sebelum atau sehari selepas kami sampai di Toronto. Jadi seminggu 10 hari sebelum flight kami hantar kereta tu untuk transfer. Dan diharapkan bila kami sampai Toronto sampailah kereta tu. Tetapi disebabkan waktu akhir bulan 12 dan awal bulan 1 tu ada ribut salji, jadi train tak boleh nak jalan, jadi kereta tu lambat sampailah. Dan bila sampai pula kat sini ribut sekian teruk, jadi terpaksalah kami mengalihkan ataupun membersihkan salji untuk dapatkan kereta tu. Okey, yang kedua ialah macam mana nak transfer barangan rumah. Dia punya proses lebih kurang sama juga macam proses untuk transfer kereta. Kita dapatkan quote daripada beberapa company, dan masa tu dekat dengan Christmas, jadi diorang ada bagi diskaun. Disebabkan kami tak banyak perabot, jadi kami hanya minta quote untuk £250 dia punya berat barangan tu. So dia quote lebih dalam $500. Dan bila tarikh yang ditetapkan, akan ada pick up guys akan datang untuk ambil barang-barang tu. Sebelum tu untuk servis mover ni, okay, dia ada beberapa package. Okay, ada package yang untuk satu bilik, 2 bilik ataupun keseluruhan rumah. Juga ada servis untuk datang grabkan barang-barang kita dan hantar macam tu. Jadi sebabkan saya tadilah, sebab kami tak banyak barangan, jadi kami pilih £250, dan bila pick up guys tu datang, dia timbang lebih daripada tu. Jadi keseluruhan total untuk transfer barangan rumah yang kami kena bayar ialah dalam $900. Dan sama juga dengan kes kereta, barangan tu tak sampai pada tarikh yang ditetapkan, expected date tu, sebabkan ribut salji juga. Sebab yang barangan rumah ni dia transfer guna truck, disebabkan salji, truck tu pun tak boleh nak jalan. Jadi untuk sampai hari ni dah 5 minggu barang tu belum sampai lagi. Minggu depan lagi 3 hari barang tu baru akan sampai ke rumah kami. Okay, so settle proses untuk transfer kereta dan transfer barangan rumah. Sekarang saya ceritakan pula proses untuk mencari rumah sewa dekat Toronto. Okay, pengalaman pertama kami di Calgary untuk cari rumah sewa ambil masa hanya 1 minggu. Dalam 1 minggu tu kami view rumah and then buat keputusan. Tapi kat Toronto kali ni kami mengambil masa dalam 16 hari untuk dapatkan rumah. Sangat berbeza. Sebabnya kat sini proses permohonan rumah tu lebih ketat berbanding dengan Calgary.
kami diberitahu oleh ejen tu, dia kata sebab kat sini banyak scam yang terjadi, scammer ataupun kita panggil tenants from hell. Okay, so disebabkan tu landlord ni sangat berhati-hati untuk pilih dia punya penyewa rumah. Okay, so dia punya proses pertama, of course kena survey lah available units. So guna websites. Okay, so antara websites yang kami guna ialah Strata, and then Kijiji, juga rentals.ca. So kita contact through website lah, and then dia punya agent akan contact kita balik. Dan untuk mencari rumah ni, antara faktor yang dilihat ialah kawasan dan juga number of bedrooms, nak berapa banyak bilik, juga sama ada furnished ataupun tidak. Okay, so bagi kami kami cari kawasan di area downtown Toronto, dan juga at least 1 bedroom, dan juga furnish. Okay, sebab kami tak nak beli perabot. Jadi kalau menyewa dekat Kanada ni, walaupun rumah unfurnished, tak ada perabot, tetapi barangan seperti peti ais, oven, microwave dengan dishwasher mesti ada dekat rumah. Okay, walaupun dipanggil unfurnished, tapi 4 barangan ni akan termasuk dalam sewa yang kita bayar. Alright. Selain daripada faktor tu, kita kena juga tengok sama ada harga sewa tu termasuk dengan utility ataupun tidak. Okay, biasanya dekat sini, dekat Canada, heat dengan water termasuk, dan tenant hanya perlu bayar untuk elektrik. Okay, ada juga units yang fully utilities termasuk. Okay, tapi biasanya yang diletak dekat website tu hanya heat dengan water. And then kena tengok juga sama ada parking dengan storage ada ataupun tidak. Okay, so dekat Toronto ni kebanyakan unit yang tersenarai dalam website tak ada parking, dan bila sangat berbeza dengan Calgary lah, sebab kat Calgary biasanya harga sewa termasuk dengan parking, tapi kat sini kebanyakannya tak ada parking. Dan bila kami tanya dekat ejen, dia orang kata sebab kat sini harga parking sangat mahal, so biasanya landlord beli rumah tanpa parking spot. Jadi bila dah tengok beberapa listed units yang kita berminat, kita contact agent. Okay, so macam kami buat 15 viewing. Okay, 15 viewing sebelum kami dapat keputusan untuk sewa. Okay, so saya akan tunjukkan video antara unit yang kami pergi untuk viewing selepas ni. Because this was the thing, we checked the feature of the parking. It was parking, but I don't think it was someone parking with parking. It was parking. Okay. Yeah. I think that's what you already. I checked it, yeah. Internet should buy an extra, of course, right? Internet? Yeah, it's not included. You should buy extra, right? Yes, internet is always extra, unless they mention it here for some reason they're including it, but they haven't mentioned that. Yeah. You have to call the listing agent because in the listing it says that one person. Actually, I like this. Yeah. So, pretty sure okay, perfect. Yeah, I think that's what Jadi bila dah view semua units dan kita berminat, kita perlu buat permohonan. Bukan senang-senang, kita kena buat permohonan, dan setiap kita hanya boleh buat permohonan satu saja setiap kali. Kalau kita guna ejen lah. Okay, kalau guna ejen berbeza, so bolehlah buat beberapa permohonan. Okay, seperti saya cakap lah, sebab landlord kat sini sangat strict, jadi diorang perlu details untuk decide sama ada nak bagi sewa kat kita ataupun tidak. So antara dokumen yang perlu ada untuk permohonan, yang pertama ialah employment letter. Okay, kena bagi tahu lah kita punya gaji berapa, kemampuan kita berapa untuk bayar sewa. So so employment letter tu satu, and then pay stubs ataupun salary slip. Okay, 3 bulan pay stubs dia nak. Juga credit score. Okay, credit score ni satu benda yang tak ada dekat Calgary dulu masa Calgary
ejen ataupun landlord tak tanya pun pasal credit score, tapi dekat Toronto ni ini adalah wajib sebab dia nak tengok sama ada tenant boleh bayar ataupun tidak berdasarkan dia punya history lah, financial history. Jadi ada dua company yang boleh keluarkan credit score. Pertama ialah Equifax dan juga TransUnion. So bagi kami guna Equifax dan at least kena dapatkan skor 710. Kalau kurang daripada tu memang akan terus reject kita punya application. Jadi untuk sebab kami dah berada di sini selama 2 tahun, kami adalah financial history kan. Tapi untuk newcomers, kalau you ada di sini dan baru first time nak sewa rumah, biasanya dia akan agent ataupun landlord akan minta guarantor ataupun apa-apa sahaja yang boleh membuktikan bahawa you all boleh bayar rental setiap bulan, okey, ataupun mungkin juga boleh you all boleh cakap rather than you pay only 1 month deposit, okay, you pay more than 1 month deposit, okay. And then lagi satu, kalau dah pernah menyewa dekat Canada, dia minta juga details of the previous landlord, okay. Actually faktor utama yang landlord akan tengok sama ada nak bagi you sewa rumah dia ataupun tidak ialah kemampuan kewangan berdasarkan annual salary after tax, okay, selepas tax. Jadi dia punya formula ialah harga sewa darab 12 darab 3. Okay, contohnya kalau harga sewa rumah tu ialah 2,000, you kena darablah 2,000 kali 12 kali 3, which is equal to 72,000. So at least you punya annual salary kena 72,000, jadi landlord akan bersetuju untuk sewakan rumah dia untuk you. Okay. Jadi bila semua proses tu dah berlaku dalam masa 24 jam proses ni, proses permohonan ni, kalau landlord setuju untuk sewakan rumah dia, sebelum masuk rumah ada benda yang kita kena buat ialah of course pertama sign contract. Okay. Biasanya diorang akan prefer kalau you nak sewa dalam jangka masa lama, at least 1 tahun. Jadi dalam kontrak dia akan tulislah at least 1 tahun, dan selepas 1 tahun dia punya kontrak ialah month by month. Dan dalam masa 1 tahun tu landlord tak boleh naikkan harga sewa, tetapi selepas 1 tahun diorang boleh naikkan sewa. Dan jika penyewa tak bersetuju untuk dengan harga sewa baru tu, landlord akan bagi masa selama 90 hari untuk cari rumah lain. Okay, so first sign contract, lepas tu kedua kena bayar biasanya 1 bulan deposit, advance 1 bulan pertama dan juga bulan terakhir. Jadi bulan terakhir tak perlu bayar sewa lah, dan juga untuk deposit kunci, ya, itu itu adalah benda yang kita kena bayar pertama kali. Okey, lepas tu kena juga beli insurans untuk rumah. Insurans ni lebih kurang sebulan RM30. Juga kat sini kena register elektrik, atau kat sini dia panggil hydro, dengan nama sendiri. So 4 benda tu. Pertama kena sign contract, kedua kena bayar advance dan deposit, dan ketiga kena beli insurans, dan keempat kena register elektrik. Jadi keseluruhan proses tu akan dilakukan oleh ejen ataupun kat sini dia panggil broker. So broker tu akan tolong untuk dapatkan diskaun ataupun communicate dengan landlord, right? So dan agent fee akan dibayar oleh landlord. So kita hanya bayar apa yang saya cakap tadi lah. Okay. Dan untuk pengetahuan, sewa rumah waktu musim sejuk ni lebih murah dari musim lain. Jadi we made a good choice lah kan, pindah waktu winter. Cumanya dia punya hasil ialah susah nak bergerak lah waktu winter ni dengan kereta belum sampai kan. Tapi kalau you all dapat kontak sendiri dengan landlord, proses akan lebih mudah lah, sebab it's only between you and the landlord. Okay, macam sebelum ni dekat Calgary, kami sewa terus daripada landlord. Jadi kat sini tak perlu ada duty stamp ataupun lawyer cost ke apa benda. Okay, semua proses adalah di antara you dengan
broker ataupun you dengan landlord. Okay. Tapi sebab kat sini kami prefer untuk sewa rumah daripada broker, sebabnya kami dengar pasal scammers ni kan. So lebih selamat kalau untuk kami sewa daripada broker compare to landlord. Sebab saya rasa lah, sebab tak ada documentation lain, tak ada involve government ke lawyer ke apa. Dan lagi satu sebab kami sewa daripada broker atau agent ialah untuk proses immigration. Kadang-kadang immigration dia nak apa, surat menyatakan, surat pasal kat mana tinggal tu semua kan. Jadi bila ada third party, jadi lebih senang lah proses tu. Jadi selepas 2 minggu yang sangat stressful, akhirnya kami memilih rumah ni. Okay, rumah kami sekarang dekat dengan Harbourfront, memandang ke barat Kanada, juga dekat dengan Lake Ontario. As you can see kat belakang ada CN Tower. So semua kami sewa fully furnished termasuk parking. Cuma kami kena bayar hydro ataupun elektrik, juga kena bayar local $40 setiap bulan. Okay, bercakap pasal hydro ataupun elektrik, kat sini ada 2 pilihan. Satu ialah plan time of use, di mana jam berbeza, ada rate yang berbeza, ataupun lump sum berapa banyak kilowatt dalam satu hari. So kami pilih plan time of use. So dia pagi lebih mahal, lepas tu tengah hari weekdays, untuk weekdays pagi lebih mahal, 11 sampai 5 murah sikit, 5 sampai 7 mahal, 7 sampai 7 pagi sampai 7 malam sampai 7 pagi lebih murah, dan weekend dia paling murah. Okay, so dia ikut masa. So kami kena plan lah, okay, bila nak masak, sebab kat sini masak pakai gas elektrik, bila nak guna oven ke, tu semua kena plan, guna apa time yang lebih murah. Alright, so the total cost untuk sewa rumah kat sini, okay, saya summary yang apa yang kena bayar. Okay, deposit, advance, lepas tu storage cost, hydro cost untuk register. Lepas tu internet, saya tak cakap pasal internet kasi lebih murah daripada Calgary. Sebulan hanya $50 sahaja, compare to Calgary kita orang bayar around $80. Dan juga insurance, itu adalah cost yang perlu bayar pertama kali bila nak masuk ke rumah. Jadi macam itulah cerita pindah rumah kami dari wilayah Alberta, bandar Calgary, ke bandar Toronto, wilayah Ontario. Penat sangat, itu satulah, penat sangat. Lagi satu, kos yang sangat tinggi. So total kos kami untuk berpindah dari termasuk tiket flight, termasuk juga 2 minggu duduk hotel sebelum dapat rumah, dan juga total kos untuk kesana ke sini guna taksi, Uber semua, lebih kurang $7,000. Dan memang bukan tak sangka lah, memang dah expect total cost akan jadi tinggi. Tapi itulah dia DP proses dia. Dan nasihat saya, kalau ada mana-mana yang duduk Kanada nak pindah dari wilayah lain ke wilayah lain, saya nasihatkan better pindah waktu musim panas. Prosesnya lebih mudah, nak ke sana sini lebih mudah, tak payah pakai jaket. Juga proses kalau hire transfer company tak ada delay disebabkan ribut salji ke apa. Okay, so saya akhiri video kali ni dengan detik-detik terakhir saya meninggalkan Calgary. So everybody stay safe, stay healthy, and see you in the next video. Bye!
Exit right to exit 266, 96th Avenue North, Airport Trail, Airport. Then keep right to Airport Trail, Airport. Ladies and gentlemen, we'll be doing the cabin light. Like this is normal protocol, we do ask that you wish to continue reading your reading lights directly above your head. Thank you. Whoever hit the flight attendant call button, if that's an emergency, it's one, hit your call button again, but we are on descent. Thank you.